Baik, kita bersama dengan Majdi Dr. Haji Sarbini dari daerah Tutong. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Majdi. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat walafiat pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi Majdi, tadi kami cakap pasal kampung. Kalau di daerah Tutong saja, kampung mana yang masih lagi mengekalkan keaslian kampung berkenaan? Kalau di daerah Tutong yang boleh saya kongsikan lah, memang banyak tempat ataupun kawasan yang masih lagi mengekalkan orang suasana kampung, tapi antara tempat yang saya pernah kunjungi seperti Lamin Warisan di Jalan Sebakit Bawah di Kampung Tanjung Maya. Di sana memang masih lagi mengekalkan rumah kampung, kemudian pelbagai aktiviti-aktiviti penduduk-penduduk kampung yang pernah dilakukan dulu-dulunya, kita ni boleh merasai di sana, insya-Allah. Lamin Warisan ya? Ya, betul. Tak tanyalah, saya kan tanyalah Majdi. Betul. Tapi insya-Allah nanti kita akan berkunjung ke sana jika ada kesempatan bersama Majdi lah, rakan-rakan yang lainnya, agar kita ni sama-sama merasai suasana kampung berkenaan yang dan juga melihat aktiviti aktiviti tepat sekali. Ya. Baik Majdi, kita serahkan sekarang untuk mengongsikan kepada penonton-penonton kita bahan yang telah pun disediakan untuk hari ini dan beberapa maklumat semasa. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria kepada awak penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk edisi hari ini, dan awak terlebih dahulu ingin saya kongsikan mengenai dengan laporan pemantauan air banjir daerah Tutong. Seperti yang kita maklum, telah pun berlakunya banjir di beberapa batang jalan raya dan juga kawasan di daerah Tutong ini, dan laporan pemantauan air banjir daerah Tutong yang disediakan oleh Balai Bomba Lamunin setakat petang kemarin, alhamdulillah telah menunjukkan perkembangan yang positif, yang mana beberapa lokasi yang terjejas dengan banjir seperti di Jalan Kuala Ungar, Jalan Rambai, Jalan Rompo, Jalan Bangpangan, Jalan Kecil Layong telah pun menunjukkan perkembangan positif yang mana sudah boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Alhamdulillah, itu laporan pemantauan air banjir daerah Tutong yang disediakan oleh Balai Bomba Lamunin setakat petang kemarin. Dan saya akan mengongsikan antara beberapa makluman lainnya, namun terlebih dahulu mari kita saksikan bahan rakaman yang kami sediakan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, kalau Auda dapat lihat ni di sekeliling halaman rumah ni terdapatnya tanaman-tanaman hiasan yang amat menarik sekali, kehijauan yang dapat menenangkan mata. Pasti ada kisah di sebaliknya ni, dan saya akan bersama dengan pemilik tanaman hiasan ini. Jadi untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Mempunyai halaman rumah yang dipenuhi dengan pelbagai jenis tanaman hiasan pasti dapat menambahkan seri pada kawasan sekitar laman rumah, selain melakar rasa kegembiraan dan ketenangan terutama kepada jiwa yang menatapnya. Lazimnya, meminati bunga-bungaan sering berhubung kait terhadap perkara-perkara yang optimis dan positif. Oleh itu, mempunyai tanaman hiasan di sekitar laman rumah mampu melahirkan aura positif, bukan sahaja kepada penghuni rumah, malahan juga mampu memukau pandangan mereka yang datang bertandang. Itulah antara perkongsian daripada seorang pesara guru yang merupakan seorang pencinta bunga dari sejak dahulu lagi. Baik, kalau kita lihat ya di sekeliling rumah Cikgu ni memang banyak tanaman hiasan yang orang indah di pandangan mata, dan di sebelah kiri saya ini Nina, pemilik tanam-tanaman hiasan ini, Cikgu Hajah Siuncang. Jadi kalau aku lihat ni Cikgu, macam-macam jenis bunga pelang ni. Tapi kalau Cikgu boleh kongsikan apa saja jenis-jenis yang ada di halaman rumah ni? Kalau kena kongsikan, memang banyaklah bunga ni, tapi tidaklah semua saya ingat namanya. Saya ni cuma peminat bunga, flower lovers lah. Tapi saya ni kalau membeli bunga yang cantik di mata dan yang warna green, itulah pilihan utama saya. Saya cuma suka dengan warna hijau kerana yang macam dapat menghiaskan halaman saya dengan keindahan warna yang hijau, untuk terapi mata lah. Warna hijau ni terapi mata lah. Kerana saya pun suka melihat yang hijau-hijau setiap pagi, setiap selepas subuh, saya akan melihat yang kehijauan warna bunga-bunga saya di halaman.
Jadi kalau cikgu boleh kongsikan juga, sejak bila cikgu mula menanam tanaman-tanaman hiasan ini? Adakah selepas cikgu bersara atau bagaimana? Mula bertanam bunga bukan selepas bersara. Saya memang meminati bunga dari sejak muda dulu. Saya memang meminati bunga. Saya mula menanam bunga ketika kami berpindah ke flat di Seria 37 tahun yang lalu. Walaupun masa tu kami tinggal di flat tingkat 3, saya berusaha pun juga membawa bunga naik ke flat tingkat 3 kerana saya sangat minat ke bunga. Tapi waktu tu tidak banyaklah seperti ini. Jadi barangkali kalau akan dikira dari dulu 37 tahun lah saya menjaga bunga ni. Pindah randahlah bunga saya dulu dari flat ke Telisai, dan ke Telisai di Kriam, and then inilah paling perpindahan yang terakhir. Jadi kalau mula-mula bunga yang cikgu jaga, kalau cikgu ingat. Saya jaga bunga kertas. Bunga kertas. Bunga kertas. Itu yang di sekeliling tu. Bunga kertas tu paling lama sudah tu. Antik sudah, dalam is around 35 tahun lah sudah. Yang di sana. Masa di flat atau bunga daun sajalah, pasal naik tinggi kan tiga-tiga apa yang membawa bunga kertas tu. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara banyak-banyak tanaman ini yang paling sukar dijaga. Yang paling suka dijaga bunga Bohgenia. Bohgenia. Saya cuma ada koleksi sikit saja yang tahan dengan sidaran matahari. Kerana Bohgenia tu bukan pasal apa. Ia tumas air juga, macam akarnya akan buruk. Dada air pun salah. Atau yang paling payah lah bagi saya lah menjaga Bohgenia lah. Dan mungkin ada nasihat kepada orang luar di sana supaya orang hiasi halaman itu dengan bunga-bungaan, mungkin ada? Bagi orang yang tidak semua orang gemar bunga, ada orang yang suka kan bunga, ada yang suka warna green, macam-macam lah. Itu terpulanglah kegemaran masing-masing. Bagi yang belum meminati bunga tu, cubalah hiasi taman kita ni dengan keindahan, kecantikan warna bunga. Kadang-kadang bunga ni kan boleh menghilangkan kita ni stres bah. Kalau saya kan kadang-kadang kalau macam banyak yang dipikir, saya melihat bunga, tenang jiwa. Jadi kepada wanita, bukan saja wanita lah bergemar bunga, itu salah tu. Halunya laki-laki pun ada jual minat bunga kan. Tapi kepada wanita yang sudah berpencen macam saya ni, daripada macam dadakan dibuat di rumah, masalahnya yang dada buat di rumah lah, yang berbisa satu lain yang dada buat di rumah tu, lebih baiklah kita ni melihara bunga, mencantikkan halaman. Jadi macam tenang kan. Macam kalau halaman itu lawa dan anu pun bersih, kemas, jiwa kita ni pun alhamdulillah tenang juga. Terdapat lebih daripada 200 tanaman hiasan dari pelbagai warna, spesies dan genera yang menghiasi setiap sudut di laman rumah beliau. Yang antaranya adalah seperti tanaman bromeliads, caladium, sansevieria, succulents, cempaka dan tanaman-tanaman hiasan yang lainnya. Gabungan daripada pelbagai warna dari spesies tanaman hiasan yang berbeza menambahkan keceriaan dan keindahan ruang halaman yang ada, meskipun ruang kawasan tersebut adalah terhad. Memiliki tanaman hiasan di rumah perlu sentiasa dijaga dan diberi perhatian yang keram untuk memastikan kesuburannya terjamin. Di sini beliau turut mengongsikan beberapa tips penanaman dan penjagaan yang beliau sering lakukan, seperti penggunaan styrofoam yang diletakkan di dalam pasu. Ia bertujuan untuk memastikan tanah campuran yang dimasukkan tidak terkeluar daripada bawah pasu, terutama ketika menyiram. Selain itu, penggunaan kerang-kerangan atau batu-batu kecil yang diletak di permukaan tanah di dalam pasu bertujuan untuk menghindarkan dari tumbuhnya rumput-rumput, selain untuk mengindahkan lagi tanaman hiasan tersebut. Baik, Cikgu Adi merupakan jenis sansevieria juga. Snake plant lah. Snake plant. Tapi kenapa ia macam rosak ni? Apa kan maksud? Ia tak rosak ni kan. Sebabnya ia macam menyerap toksik lah. Dan so ia diburuk. Jadi kalau macam ni jangan dibiar, dibuang ni, digunting. Digunting. Dia cabut. Ini jangan dia cabut mati dia kan. Jangan dulu cabut. Boleh je lah, tapi sayang juga. Buang yang buruknya saja. Buang yang buruk saja kan. Satu tips. Pasal dia macam dia meresap betul, macam ia pulang penyakit jadinya kan. Kalau dibiarkan ia akan merebak ke tempat lain. Okey. Jadi fahamkan juga kalau macam tanam-tanamannya indoor benih sebenarnya kan, tanaman indoor, tapi kita boleh jual kita ni tanam di luar rumah. Di luar. Tapi kalau macam snake plant ni banyak orang membuat untuk hiasan luaran rumah lah, macam untuk landscape.
Pasal dia macam tahan bah. Ada jenis yang tahan panas. Ini kira yang jenis lamah ni. Ini macam ni kan jenis lamah kan tahan panas ni. Memang difahamkan sensor Vera ni memang ia punya karakteristiknya satu, ni orang purify air. Untuk air. Apa ni udara lah. Kira ia menyedut udara toksik. Tapi difahamkan je kalau tanam-tanaman jenis pokok-pokok atau hijau-hijauan ni memang secara lumrahnya ia ada proses fotosintesis. Jadi memang ada proses carbon dioxide diambil, oksigen dikeluarkan. Sebabnya ia mengeluarkan oksigen. Yang mengeluarkan oksigen mengambil karbon dioksida kan. Yes. Jadi kalau selalunya yang bunga green ni yang macam ni untuk di dalam rumah actuallynya boleh jual lah, tapi saya tidak menyimpan dalam rumah lah sebab kawasan saya ni pun macam dia terlampau direct to sunlight bah. Jadi dia grow anulah subur di luaran ni. Sudah menjadi rutin harian beliau meluangkan masa sekurang-kurangnya 3 jam di waktu pagi untuk memelihara tanaman-tanaman hiasan ini. Bagi seorang pencinta bunga, perkara ini bukanlah suatu bebanan, tetapi ia merupakan satu aktiviti yang menyihatkan di samping untuk memenuhkan masa yang terluang. Di sisi positif lainnya, mengusahakan tanaman hiasan di halaman rumah sendiri sudah pasti memberi suatu kepuasan dan kegembiraan di dalam diri. Apatah lagi, tanaman hiasan bunga-bungaan yang dijaga tumbuh dengan subur dan indah, sekaligus melahirkan sebuah laman yang cantik, berseri dan menarik. Baik, Auda, kita pun sudah melihat antara tanaman-tanaman hiasan yang dimiliki oleh Cikgu Hajah Si Wincang, dan ini juga merupakan tanaman hiasan yang ada di di hadapan halaman rumah beliau, iaitu bunga jenis sukulen ni. Jadi sukulen, ianya sangat menarik, pelbagai bentuk dan juga spesies dan jenisnya. Apa yang pasti, anda antara semua kita ni minati bunga, tapi kepada Auda yang meminati bunga memang akan dapat menghargailah bunga-bunga anak ni. Jadi Auda, saya kira sampai di sini saja. Sekian, jumpa lagi.